Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan rahmatnya dapat kita bertemu lagi di sini pada diberikan kesihatan yang baik dan kesempatan masa untuk kita bersama-sama mempelajari hadis mingguan ini. Baik, jadi pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali nota hadis kaitan dengan hadis yang pertama, iaitu hadis niat. Kita lihat nota ni. Ini baca ya. Kita lihat muka surat yang pertama sebelum tu. Kita cuba baca hadis. عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar dengan katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan itu tidak dapat tidak dilakukan kerana dorongan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu tidak dapat tidak melakukan amalan menurut apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang berhijrah kepada dunia yang ia ingin memperolehinya, au ila imra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang ia ingin menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada niat yang mendorongnya berhijrah. Jadi kita masih lagi membincangkan tentang hadis yang pertama daripada hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi, iaitu hadis berkaitan dengan niat. Jadi niat ni merupakan suatu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, dan niatlah yang menentukan sama ada apa yang kita lakukan itu menjadi amalan yang soleh ataupun hanyalah sekadar amalan yang biasa semata-mata, rutin harian kita semata-mata. Sebab itulah kalau kita lihat ramai di kalangan para ulama hadis, bila mereka menyusun kitab-kitab hadis mereka, mereka memulakan dengan hadis yang disebutkan di sini, iaitu hadis berkaitan dengan niat, untuk menekankan betapa pentingnya niat itu kepada kita. Sebelum ini kita dah sampai kepada muka surat yang ketiga kan. Ketiga,
Yang keempat, berkaitan dengan rahsia hati. Ini kita dah lihat pada 2 minggu yang lepas dalam kelas sebelum ini. Dan di hujung perenggan berkenaan dengan rahsia hati itu ada sebuah hadis disebutkan di sini, inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahu. Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk menyingkap apa yang ada dalam hati manusia atau membelah perut mereka. Itu menunjukkan bahawasanya niat itu berada di dalam hati kita. Apa yang kita lafazkan itu sebenarnya bukanlah niat, tapi sebaliknya lafaz kepada niat itu. Tapi niat yang dikira adalah apa yang ada dalam hati kita. Kalau apa yang kita lafazkan itu berbeza dengan apa yang dalam hati kita, maka yang dilafazkan itu pun tak dikira lah di sisi Allah. Tapi apa yang dikira adalah apa yang di dalam hati kita itu. Seorang yang mungkin dia melafazkan niat ketika nak solat contohnya, solat zuhur kerana Allah ke contohnya, tapi kalau dalam hatinya itu niatnya hanya sekadar untuk menunjuk-nunjuk pada orang yang lain, maka yang dikira adalah apa yang ada dalam hati itu. Walaupun dia sebut kerana Allah sekalipun, tapi yang dikira adalah apa yang ada dalam hati. Dan niat dalam hati seorang itu hanya Allah dan orang tersebut yang mengetahuinya. Orang yang lain yang melihat suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lain, jadi kita tak boleh untuk terus menghukum mereka berdasarkan kepada kita hukumkan niat mereka itu untuk menunjuk-nunjuk. Sedangkan boleh jadi zahirnya mungkin kita nampak dia buat suatu amalan yang baik, suatu kebaikan, dan dia tunjuk kepada orang yang lain, tak boleh kita terus menghukumnya sebagai seorang yang riak, seorang yang menunjuk-nunjuk, kerana boleh jadi juga ia bertujuan untuk menjadi contoh kepada orang yang lain. Cuma amalan yang soleh ini, kalau amalan itu bersifat amalan yang sunat, Nabi selalunya memang menyembunyikan amalan tersebut. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi banyak berkenaan dengan hadis bagaimana Allah mencintai golongan yang menyembunyikan amalannya. Dan Nabi sendiri kalau solat sunat, baginda solat di rumah. Kalau solat fardu, itu di masjid lah. Itu menunjukkan bahawasanya amalan-amalan yang sunat itu afdalnya disembunyikan. Kerana kalau kita zahirkan, dia boleh bawa kepada riak. Berbeza dengan amalan yang wajib, kerana amalan yang wajib itu semua orang buat benda yang sama. Jadi untuk timbul riak itu agak sukar dibandingkan dengan amalan yang sunat itu. Jadi sebab itu amalan-amalan yang wajib dikerjakan secara terang-terangan, secara berjemaah. Tapi berbeza dengan amalan yang sunat, biasanya disembunyikan dan ditutup daripada pandangan orang yang lain, kerana takut menimbulkan riak, ataupun kalau tidak riak pun sum'ah, yang mana sum'ah itu kita ceritakan pada orang lain apa yang telah kita lakukan. Yang orang lain mungkin tak nampak. Kalau riak ni kita buat, orang lain nampak apa yang kita buat dan timbul sifat riak itu dalam diri kita. Sum'ah ni orang lain tak nampak ketika kita buat. Contohnya kita tahajud malam tadi ke, kita ceritakan pada orang yang lain. Jadi itu disebutkan sebagai sum'ah. Kita cerita dengan tujuan untuk berbangga-bangga dengan apa yang kita lakukan itu. Baik, jadi itu berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan dalam kelas yang sebelum ini. Jadi pagi ni kita nak sambung subtopik yang seterusnya, iaitu pengaruh ilmu. Ini pada muka surat yang keempat. Pengaruh ilmu, niat menentukan tujuan sesuatu amalan itu. Jika baik niatnya, maka baiklah amalan yang dilakukan. Jika buruk niatnya, maka buruklah amalan yang dilakukan. Ia bergantung kepada ilmu dan pengetahuan yang ada pada diri seseorang. Niat yang betul mesti berpandukan perintah Al-Quran yang menyuruh setiap manusia mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah. Sebagaimana contoh teladan daripada Rasulullah SAW. Baik. Jadi niat itu
dia berkait rapat dengan ilmu. Kerana ilmu itulah yang menentukan sama ada seorang itu akan betul niatnya ataupun tidak. Kerana itulah Allah mengutuskan para nabi dan rasul kepada kita untuk mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Bila kita sebutkan tentang ilmu itu, ilmu yang paling utama merujuk kepada ilmu yang datang daripada Allah. Itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian barulah datang ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang berkaitan dengan dunia ni. Tapi yang paling utama, yang paling penting adalah ilmu berkaitan dengan agama kita. Itu Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menjadi sumber rujukan yang utama dalam agama kita. Nah, kalau kita lihat, Allah nyatakan dalam Quran, dalam surah 62 ayat yang kedua, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. "Wallazi ba'atsa fil ummiyyin." Allah dialah yang mengutuskan kepada golongan yang ummi itu. Baik, bila kita sebutkan tentang ummi ni, apa yang kita bayangkan? Ummi itu maknanya apa? Orang-orang yang buta huruf, yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Itu satu makna. Di mana yang Allah nyatakan tentang Nabi SAW, An-Nabiyil Ummi, seorang Nabi yang ummi, itu Nabi yang tidak boleh membaca dan tak boleh menulis. Dan ummi ketika zaman Nabi itu merupakan perkara yang biasa. Majoriti bangsa Arab ketika zaman Nabi itu merupakan orang-orang yang ummi, yang tak boleh membaca, tak boleh untuk menulis. Jadi itu bukan suatu aib pada zaman itu. Kalau pada zaman ni, dia mungkin berbezalah. Orang yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, itu mungkin suatu kekurangan, suatu aib yang mungkin orang tak suka kalau disebutkan sebagai seorang yang buta huruf. Tapi ketika zaman itu benda yang biasa. Majoriti bangsa Arab adalah orang-orang yang ummi. Tak boleh membaca, tak boleh menulis. Dan kemudian Allah juga memilih Rasul yang terakhir itu di kalangan seorang yang ummi, yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis, antaranya supaya Nabi ni tak dituduh sebagai orang yang mencipta Al-Quran itu. Kalau Nabi ni orang yang boleh membaca, boleh menulis, jadi mudah untuk mereka menuduh Nabi membaca daripada Taurat, Nabi baca daripada Injil ataupun kitab-kitab yang lain, dan kemudian Nabi ubah, tukar kepada bahasa Arab dan tulis Quran itu. Jadi mudah untuk mereka tuduh Nabi sebagai orang yang membaca sumber yang lain dan kemudian menukarkannya menjadi Al-Quran. Jadi Allah memilih Nabi yang terakhir itu seorang yang ummi supaya supaya tak mudah dituduh sebagai orang yang mereka-reka Al-Quran itu. Itu pun walaupun Nabi itu ummi pun tetap juga dituduh sebagai seorang yang mereka-reka Al-Quran itu. Tapi tak ada bukti yang jelas untuk menyokong dakwaan golongan yang musyrik itu. Itu yang pertama. Ummi itu merujuk kepada orang-orang yang buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Satu lagi golongan yang ummi ni, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, sekejap lagi kita tengok balik ayat ni. Allah sebutkan dalam surah 2, ayat 78, tentang makna ummi. Yang satu lagi, ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. wa minhum ummiyun, dan sebahagian di kalangan mereka adalah orang-orang yang ummi. Jadi mereka di sini merujuk kepada golongan ahlul kitab. Itu yang asalnya lah. Dan kemudian pada hari ini kita yang ada kitab juga termasuk dalam apa yang disebutkan dalam ayat ni.
sebahagian daripada mereka adalah orang-orang yang ummi. Dan Allah sendiri menjelaskan apakah makna ummi di sini. La ya'lamunal kitab. Tidak mengetahui isi kandungan Alkitab itu illa amani, melainkan hanyalah angan-angan ataupun pembohongan-pembohongan yang disampaikan kepada mereka. Wa inhum illa yazunnun, dan tidak lain mereka hanya menyangka-nyangka. Jadi antara makna golongan yang ummi ini adalah golongan yang tidak mengetahui isi kandungan kitab mereka, melainkan hanyalah sekadar sangkaan ataupun pembohongan yang mereka dengar daripada orang-orang yang mereka anggap sebagai alim ataupun ulama di kalangan mereka. Di mana yang berlaku kepada kaum Bani Israel, mereka ni hanya mendengar dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh para rahib mereka, para pendeta mereka, tanpa mereka sendiri membaca, mengkaji isi kandungan kitab mereka itu. Dan itu juga yang berlaku pada hari ini. Umat Islam sebahagiannya hanya menumpukan kepada usaha untuk membaca Al-Quran semata-mata, tapi tidak untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu. Sedangkan itu penting, supaya apa yang disampaikan kepada kita, kita boleh kenal, kita boleh tahu sama ada ini betul ataupun salah. Ini sesuai dengan apa yang Quran sebutkan ataupun tidak. Kalau tidak, bila kita lihat saja orang yang mungkin pakaiannya nampak macam orang yang alim, serbannya yang besar, jubahnya yang putih contohnya, jadi kita percaya dengan apa yang disampaikan, walaupun mungkin semua itu merupakan pembohongan-pembohongan yang disebutkan sebagai datang daripada Allah dan Nabi, tapi sebaliknya merupakan rekaan-rekaan yang diwarisi daripada golongan yang terdahulu. Jadi sebab itu penting untuk kita sebagai umat Islam mempelajari Al-Quran, bukan sekadar hanya boleh membaca, tapi memahami isi kandungannya, supaya tidak termasuk dalam golongan yang Allah sebutkan di sini, iaitu golongan ummiyun ini. La ya'lamunal kitab, yang tidak mengetahui isi kandungan Alkitab itu. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Ya. Bangsa Arab yang tak boleh membaca, tak boleh menulis itu, termasuk Nabi lah. Nabi dalam tentang Nabi ada ayat lain yang sebutkan An-Nabiyil Ummi. Kalau Nabi khusus Ummi disebutkan dalam ayat lain. Dalam ayat kalau surah 62 tadi, itu kepada bangsa Arab. Sebab disebutkan di sini Allah mengutuskan seorang rasul pada golongan yang ummi itu. Jadi ummi di sini lebih merujuk kepada bangsa Arab itulah. Bangsa Arab. Kalau Nabi itu ada ayat yang lain. Allah sebutkan An-Nabiyil Ummi. Itu ada ayat lain. Bukan ayat ni lah. Ayat ni lebih khusus kepada umat Nabi. Lebih umum. Ayat lain. Okay, jadi Allah sebut di sini wallazi ba'atsa fil ummiyin. Allah dialah yang telah mengutuskan pada golongan yang ummi itu bangsa Arab yang tak boleh, yang majoritinya tak boleh membaca, tak boleh menulis. Rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati, mereka dia membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka daripada dosa mensyirikkan Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka Alkitab, akan Alkitab iaitu Al-Quran, wal hikmah, dan as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan tidak lain mereka sebelum diutuskan rasul kepada mereka, mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Jadi Allah sebut di sini tentang golongan yang ummi. Begitu juga dalam ayat tadi, itu golongan yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, dan tak boleh, yang tidak memahami isi kandungan kitab itu. Jadi Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Iaitu ilmu itu kaitan dengan agama kita. Kerana ilmu kaitan dengan dunia ni, itu tak perlu Nabi untuk menyampaikan kepada kita. Manusia sendiri boleh fikir bagaimana cara untuk
memudahkan kehidupan mereka. Mereka boleh fikir, mereka boleh uh, mengkaji, mereka boleh mereka-reka, mencipta, mengubah suai dan sebagainya. Tapi tentang agama ni, itu tak boleh. Dia mestilah berpandukan daripada Allah. Ilmu yang datang daripada Allah melalui para Nabi dan Rasul, itu Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Jadi kita sebut tadi, pengaruh ilmu kepada niat itu. Jadi niat yang betul mesti berpandukan perintah Al-Quran yang menyuruh setiap manusia mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah. Sebagaimana contoh teladan daripada Rasulullah SAW. Allah menyebutkan dalam surah 98 ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidak lain telah diperintahkan mereka, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan kepadanya agama ataupun ketaatan ataupun amalan soleh yang dilakukan itu. Allah memerintahkan kita untuk kita dalam kita melakukan ibadah ataupun amalan soleh itu mesti dalam keadaan ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Apa makna ikhlas itu? Adakah kita buat suatu perkara tak nak apa-apa balasan? Adakah itu makna ikhlas yang sebenar? Bukan. Kerana ikhlas itu dia asal daripada bahasa Arab. Jadi untuk kita faham makna ikhlas yang sebenar, dia kena balik kepada bahasa yang asal itu bahasa Arab. Kerana kalau kita perhatikan banyak kalimah-kalimah Arab, bila dipinjamkan menjadi sebahagian daripada bahasa yang lain, bahasa Melayu khususnya, makna itu dah jadi terhad. Dia tidak menggambarkan makna yang asal daripada bahasa Arab itu. Contohnya macam kalimah ikhlas itu, yang kita faham, ikhlas itu kita buat satu perkara tanpa kita harapkan apa-apa balasan ataupun ganjaran. Sedangkan makna ikhlas yang sebenar adalah kita memurnikan apa yang kita lakukan itu daripada unsur-unsur mensyirikkan Allah. Jadi sebab itu surah Al-Ikhlas, kalau kita lihat isi kandungan surah Al-Ikhlas adalah berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu dialah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ikhlas tu bahasa mudah, bahasa mudah lah. Bahasa mudah makna ikhlas tu dah ikut Allah punya peraturan. Bahasa mudah. Ikhlas. Ikhlas makna ikut, kalau kita ikut Allah punya peraturan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu dah ikhlas. Itu sebahagian daripada ikhlas lah. Sebagai ikhlas. Tapi yang penting sekali mentauhidkan Allah tu. Okey, betul ke Allah. Mentauhidkan Allah. Mengisahkan Allah. Mengesahkan Allah, ya. Okay. Yang saya cakap tu sebahagian lah. Sebahagian daripada makna ikhlas lah. Jadi cara untuk kita mentauhidkan Allah dengan kita mentaati segala perintahnya tu. Orang Melayu ikhlas. Okey, faham. So itu makna ikhlas lah sebenarnya. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Dan ikut Allah yang peraturan. Ikut perintah atau peraturan daripada Allah tu lah. Kalau dah ikut Allah, kita ikut perintah Allah. Ya. Saya cakap bahasa mudah lah, bahasa orang tak faham. Tapi dia sebahagian lah, sebahagian daripada makna ikhlas tu. Awak ni tak ikhlas. Mana you tahu? Awak tak ikut Al-Quran dan Sunnah, tak ikhlas tu. Boleh juga kan? Itu sebahagian lah. Sebahagian ikhlas. Saya nak bahasa mudah, kata orang tak tangkap tu. Tak tangkap. Saya buat hati sekarang perintah. Ya. Saya buat perintah Allah dengan setulus hati. Saya melakukan perintah Allah. Macam contoh saya berniaga kerana Allah. Itu kerana itulah kerana Allah tu lah mentauhidkan Allah tu.
Sebab kalau kita lihat dalam surah ni surah 39. Surah 39 ayat yang ketiga. Dia sebab kalau kita sebutkan ikhlas, dia biasa orang faham kita buat satu perkara tu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Itu salah faham lah. Itu mungkin ikhlas dalam bahasa Melayu. Tapi ikhlas dalam bahasa Arab, makna asalnya tu adalah murni, suci. Allah sebut di sini, cuba baca ayatnya, ayat yang ketiga ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ya, Allah sebut di sini berkenaan dengan golongan musyrik, golongan musyrikin. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang suci. Al-khalis di sini, kalimah ikhlas. Datang daripada kalimah yang samalah. Ikhlas, itu maksudnya suci ataupun murni. Murni daripada unsur-unsur syirik. Jadi ketahuilah, milik Allah lah agama yang suci, yang murni daripada unsur-unsur syirik itu. Wallazina attakhazu min dunihi awliya. Orang-orang yang mereka mengambil selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai para pelindung mereka, para penolong mereka. Dia kata golongan yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, itu golongan yang mensyirikkan Allah. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengabdikan diri, kami tidak memuja mereka, iaitu para awliya tadi. Sama ada mungkin awliya ni merujuk kepada para malaikat yang dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Jadi antara kepercayaan kaum musyrikin ni, mereka anggap para malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Dan berhala-berhala di sekeliling Kaabah itu, dia kebanyakannya dalam gambaran berbentuk wanita. So bagi mereka, para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan itu juga menjadi alasan mereka membunuh anak perempuan tu sebagai, ini anak perempuan ni Allah suka. Ini untuk Allah. Sedangkan mereka sendiri yang benci kepada anak perempuan tu. Itu kaum Quraisy tu. Jadi bila mereka buat benda yang salah tu, mereka jadikan alasan ini sebab Allah suka. Ini Allah yang suka anak perempuan. Jadi mereka bunuh anak perempuan dan mereka biarkan anak lelaki. Sedangkan mereka sendiri yang memilih untuk membunuh anak perempuan dan mereka lebih suka untuk membela anak lelaki. Jadi golongan yang mensyirikkan Allah ini, kata mereka, kami tidaklah mengabdikan diri, memuja mereka, iaitu awliya itu sama ada para malaikat, para nabi ataupun orang-orang yang soleh, melainkan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami ini kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kalau kita lihat mereka punya niat ataupun tujuan tu nampak macam baik untuk diri mereka dekat dengan Allah. Tapi cara yang mereka lakukan itu yang tak diajarkan oleh Allah dan juga Rasul. Jadi sebab tu di samping niat yang baik, yang betul itu, juga dia mesti disertai dengan ittiba', iaitu mengikut contoh daripada Nabi SAW. Kadar semata-mata niat yang baik. Ini juga yang disebutkan oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin itu. Niat mereka untuk dekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya tu salah, mensyirikkan Allah. Niat yang baik, tapi perbuatan tu salah, tidak juga mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan dosa pula. Allah sebut lagi di sini, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah, dia akan memutuskan hukuman di antara mereka pada perkara yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah
kepada siapa yang berdusta, yang mengada-adakan pembohongan itu, kafar lagi sangat-sangat engkar kepada Allah. Apa yang Allah dan Rasul perintahkan lain, tapi mereka membuat perkara yang lain itu dan mereka mengatakan ini untuk Allah, ini kerana Allah. Jadi itu menunjukkan mereka ini golongan yang jahil. Jadi sebab itu Allah mengutuskan Nabi dan Rasul kepada manusia untuk menyampaikan kepada mereka ilmu pengetahuan, ilmu yang benar, supaya apa yang mereka lakukan menepati apa yang Allah kehendaki. Bukan hanya sekadar dengan niat yang baik, maka apa yang dibuat itu juga mesti akan jadi baik. Tidak semestinya. Niat itu penting, tapi perbuatan itu yang dilakukan juga mestilah menepati apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Tapi kalau perbuatan sendiri dah salah, tak perlu tengok kepada niat tu. Tak perlu tengok kepada niat. Tolak terus lah, tu dikira sebagai maksiat lah. Perbuatan itu sendiri dah salah, tak perlu kita lihat lagi kepada niat tersebut. Okey. Kembali kepada nota tadi. Hayatilah kata-kata dua tokoh terkemuka sahabat, iaitu Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dia kata mereka, la yanfa'u qaulun illa bi'amalin wa la 'amalun illa biqaulin wa la qaulun wa 'amalun illa biniyyatin wa la niyyatun illa bimuwafaqatis sunnati. La yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Tiada gunanya pengakuan melainkan dengan amalan. Wala amalun illa biqaulin, dan tiada gunanya amalan melainkan dengan pengakuan. Wala qaulun wa amalun illa biniyyatin. Tiada gunanya pengakuan dan amalan melainkan dengan niat. Wala niyyatun illa bimuwafaqatis sunnati. Tiada gunanya niat itu melainkan apabila ia menepati sunnah. Jadi ada 4 perkara di sini disebutkan tentang kata-kata, amalan, anggota badan, dan kemudian tentang niat dan juga tentang menepati sunnah. Jadi setiap kata-kata dan perbuatan kita, amalan kita, yang pertama tadi tentang perkataan. Segala yang kita ucapkan tidak akan memberikan manfaat melainkan dibuktikan dengan amalan kita. Berapa ramai orang yang mengaku beriman kepada Allah dengan kata-kata, tetapi dari segi perbuatan amalan mereka, begitu juga apa yang ada dalam hati mereka, sebenarnya tidak menggambarkan keimanan yang mereka dakwa itu. Dan kita lihat pun dalam Quran, Allah menyebutkan tentang golongan yang sebegini. Dalam surah yang kedua, ayat yang ke-8. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada yang berkata kami beriman, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi Allah nyatakan di sini ada orang yang mengaku dengan kata-katanya bahawa dia merupakan orang-orang yang beriman. Tapi di sisi Allah, dia tidaklah termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Maka inilah golongan yang disebutkan sebagai golongan yang munafik. Munafik dari segi i'tiqad mereka itu. Sebelum ini, saya dah pernah sebutkan tentang munafik itu ada munafik dari segi i'tiqad. Ada yang munafik dari segi amalan, perbuatan. Jadi golongan yang disebutkan di sini merujuk kepada yang munafik dari segi i'tiqad mereka itu. Di mana contohnya seperti Abdullah bin Ubay memeluk Islam, mengaku beriman, tapi dalam hatinya benar-benar membenci Allah dan Rasul. Dan ini munafik dari segi i'tiqadnya itu. Memeluk Islam, mengaku beriman, tapi sebenarnya dalam hatinya itu sama saja dengan orang yang kafir kepada Allah. Bahkan mungkin lebih teruk lagi disebabkan
menzahirkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran itu. Jadi sebab tu kata-kata sahabat tadi, la yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Tidak bermanfaat perkataan itu melainkan dengan amalan, mesti dibuktikan dengan amalan, perbuatan. Wala amalun illa biqaulin, dan begitu juga amalan tidak berguna melainkan dengan kata-kata, dengan pengakuan itu. Dan kata-kata dan amalan tidak berguna melainkan dengan niat, itu niat yang betul kerana Allah, ikhlas kerana Allah, kerana mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, kerana takutkan azab daripada Allah. Kalau kata-katanya baik, mengaku beriman, menyampaikan kata-kata yang baik, tetapi begitu juga perbuatannya itu zahirnya amalan yang soleh, amalan yang baik, tapi niatnya itu salah, bukan kerana Allah, tapi kerana inginkan pujian daripada manusia, perhatian daripada manusia, tak guna juga. Jadi segala kata-kata dan amalan yang zahirnya nampak baik itu tak diterima di sisi Allah, disebabkan niat yang salah itu. Wala niyatun illa bimuwafaqati sunnah, dan tak ada guna juga niat yang betul tetapi melainkan ia menepati sunnah. Seperti mana golongan yang kita sebut tadi, golongan yang musyrik, mereka mensyirikkan Allah dengan perbuatan mereka itu. Jadi niat mereka baik tapi perbuatan mereka tidak menepati sunnah Nabi SAW. Sebab itu penting, di samping niat yang betul, penting untuk kita menepati sunnah Nabi SAW dalam ibadah ini, dalam agama ini. Dalam perkara-perkara yang lain yang melibatkan kehidupan kita, itu terserah kepada kita, selagi mana tidak menyalahi agama, maka kita boleh lakukan. Sebab hukum asal bagi perkara-perkara yang melibatkan dunia ni boleh untuk kita buat, melainkan jika ada dalil yang melarang perbuatan tersebut. Kalau selagi tak ada dalil yang melarang perbuatan itu, maka boleh untuk kita lakukan. Dia berbeza dengan ibadah, di mana ibadah ni asalnya haram dilakukan. Tak boleh kita pandai-pandai buat satu benda, melainkan ada perintah daripada Allah, ada perintah, ada contoh daripada Rasul SAW. Sebab itu penting niat yang betul dan juga menepati sunnah. Sahal bin Abdullah At-Tustari pernah ditanya tentang iman. Lalu jawabnya, wa qaulun wa niyyatun wa amalun wa sunnatun. Li'anna al-iman idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyyatin fahuwa nifaqun. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyyatan bila sunnatin fahuwa bid'atun. Jadi kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, iman itu adalah qaulun wa niyyatun wa amalun wa sunnatun. Ia adalah pengakuan, niat, amalan dan sunnah. Li'annal iman idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun. Justru iman itu apabila ia hanya ucapan tanpa amalan, maka ia adalah kufur. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyyatin fahuwa nifaqun. Apabila ia hanya ucapan dan amalan tanpa niat kerana Allah, maka ia adalah nifaq. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyyatan bila sunnatin fahuwa bid'atun. Apabila ia hanya ucapan, amalan dan niat yang betul tetapi tidak mengikut sunnah, maka ia adalah bid'ah. Sebab itu ini sama seperti mana yang disebutkan tadi oleh Ali bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Kata-kata, amalan, kemudian niat dan juga menepati sunnah itu, dia saling berkaitan. Tak boleh untuk kita pisah-pisahkan orang yang ikhlas tapi tidak menepati sunnah, tetapi orang yang menepati sunnah tapi tidak ikhlas kerana Allah. Jadi kalau ada yang macam tu, maka ia tidaklah
menjadikan segala perbuatan ataupun kata-katanya itu amalan yang soleh ataupun ibadah di sisi Allah, ia akan menjadi sia-sia. Orang yang buat satu perkara, satu yang disebutkan sebagai ibadah dengan niat yang ikhlas, tetapi menyalahi sunnah Nabi, maka ia bukanlah amalan yang soleh. Begitu juga orang yang melakukan suatu ibadah yang menepati sunnah Nabi, tapi dengan niat yang salah, jadi itu juga bukanlah amalan yang soleh. Ia akan menjadi sia-sia di sisi Allah. Baik, bila kita sebutkan tadi tentang pengaruh ilmu kepada niat itu, ilmu itu penting. Di ilmu itu merujuk balik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana kerosakan yang berlaku di muka bumi pada hari ini, puncanya datang daripada kerosakan pada ilmu pengetahuan. Bila mana manusia ni ada ilmu tentang dunia, tapi tidak ada ilmu tentang akhirat, maka tentulah apa yang mereka lakukan akan menjadi kerosakan, fasad atas muka bumi ini. Sebab itu sebahagian daripada uh, golongan salafus salih, mereka menyebutkan tentang kerosakan-kerosakan yang berlaku di dunia ni, yang bermula dengan fasadul ilmi, kerosakan pada ilmu pengetahuan. Fasadul ilmi, kerosakan pada ilmu pengetahuan. Kemudian bila ilmu pengetahuan tu rosak, manusia hanya ada ilmu tentang dunia, dia akan menjadikan kerosakan yang kedua, iaitu fasadun niyah ataupun fasadul qasdi, kerosakan pada niat ataupun tujuan ataupun kehendak. Dan kemudian akan bawa kepada fasadul amal, kerosakan pada amalan, perbuatan. Fasadul ilmi, fasadun niyah ataupun al-qasdi, dan juga fasadul amal. Sebab itu Allah mengutuskan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Supaya ilmu yang manusia perolehi adalah ilmu yang menepati apa yang Allah kehendaki. Bila ilmu itu betul, maka barulah akan menjadikan niat, tujuan hidup kita, kehendak kita akan menjadi betul. Dan kemudian apa yang kita lakukan juga akan menjadi betul. Allah menyebutkan dalam Quran, dalam surah 30 ayat yang ke-7, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui, iaitu mereka belajar sampai mereka menjadi pandai, mahir tentang perkara-perkara yang zahir daripada kehidupan dunia ini. Di pelbagai bidang ilmu dunia, di manusia kuasai. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita lihat kaum-kaum yang terdahulu, mereka ini golongan yang pandai, golongan yang mahir dalam ilmu dunia ni. Dan mereka ni golongan yang maju. Tetapi ilmu yang mereka ada hanyalah ilmu berkaitan dengan dunia semata-mata. Dan bila Allah mengutuskan Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka memandang remeh kepada ilmu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah nyatakan dalam surah 40, surah 40 ayat 83,
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Maka tak kala para rasul mereka datang kepada mereka dengan al-bayyinat, keterangan-keterangan. Dengan bukti-bukti yang jelas, dengan mukjizat-mukjizat, dengan wahyu daripada Allah. Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka berasa gembira. Mereka berbangga dengan ilmu yang ada di sisi mereka. Jadi mereka memandang hina kepada para nabi dan rasul. Dan banyak ucapan mereka dalam Quran Allah rakamkan yang mereka memandang Rasul ni sebagai golongan yang bodoh. Orang yang beriman sebagai golongan yang bodoh. Di awal surah Al-Baqarah tu Allah sebutkan tentang golongan as-sufaha. Jadi kata-kata golongan yang munafik pada orang yang beriman, mereka inilah golongan yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Begitu juga kata-kata kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain mengatakan mereka ni golongan yang badiyar ra'yi, yang singkat pemikiran, yang tak cerdik, yang golongan yang bodoh. Disebabkan mereka anggap ilmu yang ada pada mereka itu lebih baik daripada ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bagi mereka, ilmu yang mereka ada itu dah cukup bagi mereka untuk dunia mereka ni. Jadi tak perlu lagi ilmu yang lain. Yang terpaksa pula mereka buat perkara-perkara yang mereka tak suka, yang mungkin mereka rasa susah. Jadi mereka terpaksa tinggalkan pula benda-benda yang disukai oleh hawa nafsu mereka. Jadi disebabkan itu mereka menentang para nabi dan rasul. Mereka berasa gembira, bangga dengan ilmu yang ada pada mereka di sisi mereka dan mereka memandang remeh kepada ilmu yang datang daripada Allah dan para rasul itu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan apa yang mereka perolok-olokkan itu azab Allah itu meliputi mereka kemudiannya. Walaupun mereka ni golongan yang pandai, yang maju, tapi bila azab Allah datang menimpa mereka, itu tak boleh untuk selamatkan mereka. Ada yang boleh untuk membina piramid, ada yang boleh untuk menebuk gunung ganang dijadikan sebagai istana, dijadikan sebagai rumah-rumah. Ada yang membina benteng-benteng yang kukuh. Tapi kesemua itu tak boleh selamatkan diri mereka daripada azab Allah. Jadi puncanya disebabkan mereka memandang remeh, memandang hina ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan bila ilmu yang ada pada seorang itu hanyalah ilmu berkaitan dengan dunia, maka tentulah apa yang dia cari pun, apa kehendak dia pun, tentulah hanya dunia. Allah menyebutkan dalam surah 53 ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Satu lagi ayat di bawah. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Fa'arid amman tawalla an zikrina. Maka berpalinglah golongan yang dia berpaling meninggalkan an zikrina, peringatan daripada kami. Zikrina di sini merujuk kepada Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Bila Nabi sampaikan Al-Quran kepada mereka, mereka berpaling. Jadi Allah kata, tinggalkanlah mereka ni. Itu golongan yang meninggalkan Al-Quran. Walam yurid illal hayata dunya. Dan mereka tidak inginkan, melainkan hanyalah kehidupan dunia. Jadi kalimah yurid di sini, daripada kalimah arada. Kita sebut sebelum ni, antara
Kalimah-kalimah yang sama makna dengan niat yang digunakan dalam Quran adalah antaranya kalimah yurid di sini, arada. Dan tidaklah ia menghendaki, ia mengingini, melainkan hanyalah kehidupan dunia. Zalika mablaghuhum minal ilmi. Demikian itu merupakan puncak ataupun tujuan yang tinggi daripada ilmu yang mereka miliki itu. Disebabkan ilmu yang mereka ada hanyalah ilmu berkaitan dengan dunia, tentulah dunia yang menjadi tujuan hidup mereka. Perkara yang paling tinggi hendak mereka capai adalah kesenangan di dunia ni. Tapi bagi golongan yang ada ilmu tentang akhirat, tentang agama, dia tahu dunia ni hanyalah sekadar tempat persinggahan. Dunia ni sekadar tempat untuk dia ibarat seperti ladang, untuk dia bercucuk tanam, kemudian akan mendapat hasil untuk dibawa pada hari akhirat. Jadi bila ada ilmu tentang agama ini, maka tentulah tujuan hidup itu akan menjadi berbeza. Apa yang dilakukan juga niatnya itu bukan semata-mata kerana mencari habuan dunia, tapi yang utama sekali adalah mencari keridaan daripada Allah. Hendak mendapatkan ganjaran daripada Allah pada hari akhirat nanti. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih tahu tentang orang yang telah sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan dia yang lebih tahu tentang siapakah orang-orang yang berhak untuk mendapat petunjuk. Jadi ini disebutkan tadi sebagai fasadul ilmi, membawa kepada fasadun niyah. Bila rosaknya ilmu itu akan bawa kepada rosaknya niat, tujuan hidup ataupun kehendak apa yang nak mereka capai dalam hidup mereka itu. Adakah semata-mata dunia ni, ataupun kalau yang ada ilmu tentang akhirat, jadi akhirat itu menjadi tujuan hidup mereka. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah sebut dalam surah 15, ayat yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka, itu golongan yang ingkar itu, ya'kulu, mereka makan, wa yatamatta'u, dan mereka bersenang lenang, mereka berhibur, wa yulhihimul amal, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka, perancangan mereka. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat yang menimpa mereka. Jadi Allah sebutkan di sini golongan yang ingkar itu, kehendak mereka ataupun tujuan hidup mereka, niat mereka itu hanyalah sekadar mencari makanan dan kemudian berhibur, mencari hiburan, dan kemudian panjang angan-angan mereka tentang dunia ni. Di banyak perancangan mereka tentang kehidupan dunia ni, tapi mereka lupa ataupun lalai tentang adanya hari akhirat itu. Bila ilmu itu salah, jadi niat ataupun tujuan hidup mereka hanyalah sekadar makan, berhibur, dan panjangnya angan-angan ataupun perancangan mereka dalam hidup dunia ini. Jadi fasadul ilmi membawa kepada fasadun niyah ataupun fasadul qasdi. Kemudian seterusnya, apabila ilmu rosak, niat ataupun kehendak itu rosak, akan bawa pula kepada kerosakan dari segi amalan. Jadi apa yang manusia lakukan hanyalah mendatangkan kerosakan kembali kepada diri mereka. Jadi kerosakan yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah. Itu fasad yang paling besar adalah mensyirikkan Allah. Kerana golongan yang mensyirikkan Allah, semua kebaikan yang mereka lakukan akan terhapus. Tak ada nilai di sisi Allah. Dosa-dosa yang lain
Kalau kerosakan yang lain dalam bentuk dosa atau maksiat yang lain selain daripada syirik, ia masih lagi uh, ada peluang bagi seorang itu mendapat keampunan daripada Allah, mendapat kebaikan. Seorang yang mungkin dia banyak tolong orang yang lain, mungkin dia banyak melakukan kerja-kerja kebajikan contohnya, tapi tiba-tiba dia melakukan syirik kepada Allah. Perbuatan syirik itu akan menghapuskan kesemua amalan baik yang dia lakukan. Tapi kalau seorang yang mungkin dia minum arak, dia mungkin dia berzina, dalam keadaan dia tidak menghalalkan perbuatan tu, dan dia juga buat kebaikan-kebaikan yang lain, mungkin dia tinggalkan solat, buat dosa meninggalkan solat, tapi dia buat kebaikan-kebaikan yang lain, sedekah dan sebagainya. Kalau sedekah itu ikhlas, insya-Allah dia akan dapat pahala. Di samping dosa yang lain tu ada, tapi pahala tu insya-Allah dia akan dapat kalau ikhlas dalam sedekah contohnya. Lagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Tapi kalau orang yang solat, yang puasa, yang bayar zakat, yang tolong orang yang lain, tapi tiba-tiba bila nak berdoa, dia menyeru kepada yang lain selain daripada Allah, maka itu akan menghapuskan kesemua pahala yang patutnya dia dapat. Walaupun banyak amalan soleh yang dia lakukan, tapi disebabkan satu dosa syirik itu akan menghapuskan kesemua amalan yang dilakukan itu. Jadi sebab itu dosa syirik itulah fasad yang paling besar, dosa yang paling besar, dia akan menghapuskan kesemua kebaikan seseorang. Berbeza dengan dosa-dosa yang lain, dia masih lagi dosa, ada yang besar, ada yang kecil, tapi tidaklah sebesar dosa mensyirikkan Allah itu. Jadi Allah sebutkan tentang fasadul amal dalam surah 9 ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Al-munafiquna wal munafiqat. Orang-orang yang munafik, lelaki dan wanita itu, ba'duhum min ba'din. Sebahagian mereka adalah sama sikapnya dengan sebahagian yang lain. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah daripada ma'ruf, kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka, itu bersikap bakhil, enggan untuk menggunakan harta mereka pada jalan Allah. Nasullaha fanasiyahum, maka Allah akan melupakan mereka, melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Innal munafiqin humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi ini antara bentuk-bentuk fasad yang dibuat oleh manusia, iaitu mereka menyuruh kepada kemungkaran. Kemungkaran atau fasad yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah, dan mereka juga menghalang daripada kebaikan. Itu juga satu bentuk fasad, kerosakan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka bersikap bakhil, enggan menggunakan harta pada jalan Allah. Di golongan sebegini Allah nyatakan ini golongan yang munafik dan juga golongan yang fasik. Sebaliknya golongan yang beriman, apabila ilmunya itu betul, kemudian niatnya itu betul, juga akan menjadikan apa yang dilakukan menjadi betul, dikira sebagai amalan yang soleh atau ibadah di sisi Allah. Kalau kita lihat dalam surah 9, surah yang sama ni, ayat yang ke 71. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Wal mu'minuna wal mu'minat. Laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka adalah para penolong bersebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu mereka mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu kelak Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini sifat yang ada pada golongan yang beriman. Apabila betulnya ilmu dan niat mereka itu, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi mereka sentiasa menyuruh kepada kebaikan, menghalang kemungkaran, menunaikan solat, menunaikan zakat, dan mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Kita kembali kepada nota tadi. Okay, baik, jadi hari ini kita lihat berkenaan dengan pengaruh ilmu kepada niat seseorang itu. Ilmu itu penting kerana ilmu lah yang akan menentukan sama ada niat itu betul ataupun tidak. Apabila ilmu yang ada dalam diri seorang itu ilmu yang salah ataupun hanyalah berkaitan dengan dunia, maka niat itu pun akan ke arah itu. Kalau ilmu yang dimiliki oleh seorang itu ilmu yang benar, yang sahih, akan membawa kepada niat yang betul. Jadi dia tahu apa yang dilakukan kesemuanya kerana mengharapkan redha daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Dan apabila niatnya itu betul, akan bawa kepada amalan yang soleh itu juga menjadi betul. Bukan sekadar soleh dari segi zahir, tetapi tak diterima di sisi Allah. Ini yang berlaku kepada golongan yang munafik. Golongan yang munafik, mereka buat amalan yang soleh, tapi dengan niat yang salah. Buat amalan soleh, tapi tidak menipu Allah dan Rasul. Orang yang beriman, buat amalan yang soleh kerana mengharapkan redha daripada Allah. Mengharapkan ganjaran daripada Allah. Takutkan azab daripada Allah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi, itu yang disebutkan sebagai fasadul ilmi, fasadul niyati, dan juga fasadul a'mal. Jadi ilmu itu berikan pengaruh yang besar kepada niat seseorang itu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi kemudian berkenaan dengan iman dan ihtisab. Okey, baik. Ada apa soalan sebelum kita tangguhkan? Kita kelas ni dah 4 minggu ya. Ada satu. Silap saya 4 Bagus dah. Saya tengok yang berasaskan ialah niat. Allah nilai kita berdasarkan niat. Ya. Tapi yang hari ni ilmu penting juga. Kalau niat betul, bisa ada ilmu. Kalau kita kalau niat kita betul, tetapi tak buat cara betul, pun Allah tak terima juga. Ya. Betul kan? Tapi Betul. asasnya niat lah. And pasal niat ni adalah kita dengan Allah. Ya. Jadi kita tak boleh menghukum orang. Tak boleh menghukum orang. Ada tak nas yang jelas mengatakan kita tidak boleh menghukum orang? Ada tak nas yang jelas? Yang kita kata menghukum orang ni adalah kerja Allah, bukan kerja manusia. Sebab kita ni suka menghukum orang. Tengok orang tu, oh orang ni tak guna lah apa macam-macam. Jadi itu tak dibenarkan dalam Islam. Kan? Sebab niat tu hanya Allah saja yang tahu. Ada tak? Kalau Ustaz tahu lah, tak tahu, tak apa langkah dia. Jadi kalau kita lihat tadi pun ada hadis ni kan. Kita tak itu hadis ke ayat Quran? Tak boleh mukul. Kita tidak dibenarkan mukul orang.
Tak boleh. Yang ni hadis. Kalau tengok balik muka surat yang ke berapa tadi? Yang ketiga kan? Jadi kita jangan mengukur orang. Kita tengok diri kita. Ni. Inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk menyingkap apa yang ada dalam hati Okey. manusia atau membelah perut mereka. Ini hadis daripada Sahih Muslim. Okey. Ini hadis lah. Jadi adalah. Dalam Kita, Quran pun Allah sebutkan tentang Allah wallahu a'lamu bima fis sudur contohnya kan. Allah yang mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia itu. tapi kita tak boleh Kita tak mengukur. tahu, kita tak boleh Kita tak hukum. tahu. Lagi mana zahirnya dia buat tu benda yang baik, kebaikan, kita kira baiklah. Niat dia tu sama ada nak riak ke, nak menunjuk-nunjuk ke, itu Itu Allah terserah tahu. pada Allah. Terserah pada Allah. Tapi pada kita kena niat kita kena bermusabah yang niat tak apa penting. Ya, Allah nilai kita niat ya. kan. Betul. Selagi niat kita betul, kita buat cara betul pun Allah tak terima juga. Ha. Kan macam sahabat Nabi berhijrah ke Mekah, senang. Ya, Tapi Allah tak terima Tak dia punya amalan sebab dia nak nikah kerana nak tengok dia punya tunang. ha. Kan? Itu satu. Okey, itu jelas. Soalan kedua ni pasal ilmu. Ya. Pasal ilmu ni saya belajar ilmu lah kan. Yang muskil saya ni banyak khilaf dalam ilmu. Khilaf. Contoh khilaf macam saya selain masjid dekat imam masjid Aisyah di Mekah kan. Ya. Cara zikir lain dengan cara kita zikir. Macam doa aku pun berdua juga. Jadi kita berilmu ni mana kita nak pilih khilaf. Kita nak buat cara betul tapi tengok macam cara. Macam mana kita nak pilih cara yang betul. Cara yang betul. Macam kita nak pilih sebagai orang awam. Sebab berbagai pendapat. Sebagai orang awam macam mana kita nak pilih yang mana betul. Tengok Imam Mekah, Imam Masjid Aisyah zikir lain. Tengok Masjid Kaum Melayu zikir lain. Kan? Lepas tu pergi ke Mekah tak ada kunut. Pergi dekat Masjid Kaum Melayu ada kunut. Tu macam mana? Soalan saya macam mana kita tak tahu mana yang kita punya pilihan tu betul. Macam mana? Baik. Jadi berkaitan dengan amalan dalam ibadah yang kita lakukan ini, memang dalam fiqh tu dah ada banyak khilaf kan. Banyak. Cuma yang penting bila dinyatakan sebagai khilaf, kita tengok kepada dalil amalan tersebutlah. Kalau memang ada dalil, maka mungkin boleh jadi khilaf tu disebabkan perbezaan para ulama dalam memahami dalil tersebut. Contohnya macam kunut subuh tu bagi mazhab Imam Syafi'i dianggap sebagai sunat kan, sebab memang ada hadisnya. Cuma hadis tu dianggap dhaif oleh ulama mazhab yang lain. Jadi bagi mazhab Imam Ahmad contohnya dan mazhab-mazhab yang lain, mereka tak anggap kunut subuh tu sebagai suatu sunnah. Jadi bila ada perbezaan pendapat khilaf di kalangan para ulama yang ada dalilnya itu, maka kita berlapang dada lah. Jadi cuma untuk kita pilih yang mana tu, Kita boleh pilih mana-mana lah. kita pilih yang bila kita dah belajar, kita tahu mana amalan yang lebih kuat dalilnya tu. Jadi kita pilih yang itulah. Tapi kalau orang awam yang belum sampai kepada dia tahu mana pendapat yang lebih tepat berdasarkan kepada dalilnya tu. Jadi diikut kepada orang yang mengajar dia lah. Sebab mazhab orang awam ni mazhab ustaz yang mengajar mereka sebenarnya. Itu mazhab yang sebenar bagi orang-orang yang awam ni. Bukan kita ikut mazhab kita Ustaz. Mazhab Syafi'i ni. Yalah memang dari segi rasmi ya, mazhab di Malaysia ni, majoriti negeri di Malaysia ni mazhab Syafi'i kan. Tetapi bila kita kata mazhab Syafi'i, tapi dalam banyak perkara pun kita tidak mengikuti mazhab Syafi'i sebenarnya. Dan banyak juga kita ambil mazhab yang lain. Dalam zakat contohnya. Secara rasmi mazhab di kebanyakan negeri di Malaysia mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam zikir senyap. ya, itu betul lah. Saya pergi kat Aceh kan. Saya tengok zikir di macam Mekah. Saya kata, sama zikir macam Mekah. Dia kata, ini Syafi'i. Ya. Saya pergi kat Aceh. Dia kata Syafi'i. Syafi'i kata zikir saya sendiri-sendiri. Doa saya sendiri.
Ya. Kan? Tapi kita Syafi'i. Jadi macam orang yang daripada kecil dia belajar kunut itu merupakan satu perkara yang sunat. Sunat kan? Memang itu disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan bila kita dah belajar lebih banyak, kita akan jumpa pendapat-pendapat yang lain yang menyebutkan perkara yang sebaliknya. Dan bagi orang yang bila dah ada ilmu tu dia nak pilih pendapat yang lain, maka itu tak ada masalah. Dia boleh pilih pendapat yang lain tu berdasarkan kepada keyakinan dia lah, ilmu yang dia pelajari itu. Tapi orang yang awam, selagi mana apa yang dia pegang itu memang disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i contohnya, dia boleh buat amalan tersebut, tapi dia mesti ada usaha untuk perbaiki diri dia dengan mempelajari ilmu. Dan dia mesti berlapang dada lah bila orang tak buat apa yang dia buat tu. Jangan pula cepat untuk kita menghukum orang yang lain sesat dan sebagainya disebabkan berbeza dari segi amalan, ibadat kita tu. Boleh jadi apa yang kita buat tu betul ikut mazhab ni, tapi mazhab yang lain dianggap sebagai amalan yang mungkin tidak menepati sunnah. Jadi kita kena berlapang dada lah dengan perkara tersebut. Sebab itu berlakunya khilaf di kalangan para ulama di dalam mazhab itu. Ustaz, satu saya nak tanya juga. Ya. Kalau tentang orang di masjid ataupun imam di masjid, mereka akan membacakan zikir secara kuat. Ya. Walaupun zikir itu memang ikut apa yang Nabi ajarkan. Jadi kita sebagai orang yang tahu, kita join zikir itu, kita dengar, tapi kita tak buat sendirian. Kita ikut je apa yang ni, tapi niat kita bukan sebab nak ikut amalan dia. Niat kita sebab nak berzikir lah. Just join sekali. Macam mana kalau macam tu? Boleh ke? Dia kita bacaan tu maksudnya kita ikut bacaan lah. Kita ikut bacaan lah. Kita tak adalah baca sendiri lepas tu senyap-senyap macam tu. Kita ikut je lah, dia baca zikir 33 kali tu. Macam bila dia buat kuat-kuat, kita ikut je lah. Salah ke kalau ikut tu? Dia lebih baik kita buat sendirilah. Lebih baik. Sebab kita dah tahu benda tu yang lebih menepati sunnah yang macam tu, jadi kita buat yang itulah. Sama macam doa kunut lah Ustaz. Kalau nak imamnya angkat tangan, kita angkat je lah tangan sekali ataupun Kalau kita sebagai makmum, kita ikut imam lah. Tak boleh pula kita tak angkat tangan. Kalau kita sebagai makmum, kita ikut imam angkat tangan, kita angkat tangan lah. Sebab itu dikira sebagai sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan itu memang ada khilaf pun benda tu. Boleh makmum kan, tak ada masalah. Ya. 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 Pada tu mungkin munafik kita dari segi perbuatan. Kita nak kenal diri kita ni, bagaimana kita nak kenal diri kita ni termasuk dalam munafik. Jadi sama ada munafik ataupun munafik dari segi perlakuan. Boleh Ustaz terang? Okay. Baik. Tentang munafik ataupun nifak itu, ada dipanggil nifak i'tiqadi. Dan satu lagi dipanggil nifak amali. Jadi nifak i'tiqadi ni dari segi i'tiqad, kepercayaan. Yang mana ini yang memang dalam hatinya itu memang sama seperti mana golongan yang kafir. Yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay lah. Dia masuk Islam bukan disebabkan memang dia benar-benar yakin kepada Allah dan Rasul, tapi disebabkan dia nak dianggap sebagai orang yang beriman. Tapi sebenarnya dia memusuhi Allah dan Rasul. Itu munafik dari segi i'tiqad. Dari segi amalan ni, perbuatan lah macam orang yang menipu, ya, mungkir janji. Itu disebutkan dalam hadis Nabi lah. Yang khianat. Jadi ini sifat-sifat dari segi amalan. Dan kalau kita buat, kalau ada sifat-sifat tu, itu sifat-sifat munafik lah. Jadi untuk kita
jauhkan diri kita daripada disebutkan ataupun termasuk dalam golongan yang munafik. Kita yang pertama adalah hati kita tu, kita mesti benar-benar yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat. Dan kemudian dari segi perbuatan kita tu, kita jauhi perbuatan-perbuatan yang sebahagian daripada sifat-sifat golongan yang munafik itu. Dan sebahagian sahabat pun memang, kalau kita tengok sahabat dan golongan tabi'in, mereka sendiri takut termasuk dalam golongan yang munafik. Bahkan sebahagian mereka kata, aku ni golongan yang munafik. Jadi orang yang ada sifat takut kepada jika dia termasuk di kalangan golongan yang munafik, maka itulah orang yang beriman yang sebenar. Tapi kalau dia rasa selesa, dia rasa dia ni orang yang memang benar-benar beriman kepada Allah, jadi itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kalau memang dia rasa dia ni banyak dosa, dia ni mungkin takut-takut termasuk dalam golongan yang munafik, itu memang sifat yang ada pada para sahabat, pada orang yang beriman. Jadi untuk kita pastikan secara total tu, itu Allah yang tahu, Allah yang tahu. Dan tapi kita cuba usaha untuk jauhkan diri kita daripada sifat-sifat golongan yang munafik itu. Okey, baik. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sedikit banyak manfaat daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis yang kita lihat tadi. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni golongan yang sentiasa menuntut ilmu supaya ia dapat untuk memperbetulkan niat kita dan memperbetulkan amalan kita, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir pada pagi ini, sama ada secara online ataupun secara fizikal. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang, insya-Allah.